Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka Sangat. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia kepada semua penonton Hawa pada hari ini, dan anda bersama saya Derina dan saya Syasha Jamal, dan kita sedang bersiaran secara langsung dari studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa hari ini kami berdua akan menemani anda semua daripada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 MyTV, atau anda boleh live stream secara live di YouTube kami Suka TV, dan anda juga boleh melayari laman web sukatv.com dan juga sukashop.com untuk membeli belah bersama kami. Dan hari ini Syasha, saya nak share sikit satu petikan daripada Marshall Silver. Dia berkata, jika anda boleh mengawal cara berfikir dan emosi anda, anda boleh mengawal segala-galanya. Jadi petikan ini Syasha sebenarnya berkait rapat dengan topik kita hari ini. So sebentar lagi kita akan tahu apakah topik kita hari ini, dan sebelum kita teruskan, pada hari Sabtu lepas tim Suka TV telah pergi ke konsert Flop Poppy Masih Tour, dan ramai sebenarnya orang yang membesar dengan lagu-lagu mereka, dan ini merupakan satu pengalaman yang menarik untuk kita tahu mereka ini dah kembali, orang kata nostalgia balik dengan konsert Flop Poppy Masih Tour. Jom mari kita sama-sama tengok VT ini dulu, jangan ke mana-mana. Jom. Pemirsa, sekarang kita berada di mana? Kita berada di konsert Flop Poppy Masih Tour. Baik, itu dia Vox Pop daripada VT daripada Flop Poppy concert. Nampak very interesting. Betul, ramai sangat yang hadir kat konsert tersebut dengan Syasha, dan sebenarnya saya sendiri pun besar dengan lagu-lagu beliau, Syasha. Interesting. So kita macam diorang come back. So kita dah tengok tadi ramai sebenarnya yang masih merindui konsert-konsert yang macam tu kan. Lepas PKP dah boleh pergi konsert balik, dah boleh berkumpul ramai-ramai kan. Betul. Alright, that's really great to see. Baiklah, kita nak menceritakan sedikit tentang topik kita pada hari ini. Transisi fasa kanak-kanak ke dalam dewasa adalah fasa paling kritikal dalam proses kematangan kognitif seperti yang kita tahu, dan pengurusan emosi dan kesihatan mental untuk golongan remaja juga. Jadi mereka mudah tercenderung untuk keliru dan rasa tersisih apabila tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam jaringan sosial. Dan ini merupakan satu kelaziman untuk remaja bercerita dengan ahli keluarga mereka dan juga rakan sebaya yang rapat apabila sebenarnya mereka berdepan dengan masalah, dan bagaimanapun mereka sering disalahertikan, dipandang remeh, dianggap mengada-ngada ataupun mereka cerita, dan remaja sekarang bertindak menyembunyikan kemurungan dan kegelisahan kerana berasa tiada manfaat untuk meluahkan perasaan. Dan keakraban sesuatu perhubungan melibatkan emosi yang mendalam antara remaja dan ahli keluarga boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih tegang apabila timbulnya konflik. Betul. Jadi adalah dicadangkan agar ibu bapa memantau sekiranya terdapat tanda-tanda awal yang diperhatikan dalam kalangan anak remaja mereka, dan kita akan memberikan sedikit-sedikit tanda-tanda awal yang boleh dipantau. Nah, antaranya ialah mereka tidak berminat menyertai pengajian atas talian tanpa sebab dan tidak mahu melakukan kerja sekolah, dan prestasi sekolah merosot dengan teruk. Seterusnya, kesan luka di bahagian atas atau berdekatan dengan tapak tangan dan calar, serta kesan torehan di bahagian bawah tangan atau kesan luka yang ketara di jari dan bahagian tepi kuku tangan, seperti kesan kulit dikoyakkan atau kesan gigitan. Maksudnya ibu bapa memang kena pay really close attention to their children. Dan seterusnya, gemar menyendiri di dalam bilik dan juga berlebihan masa dengan gadget,
mengelak bercakap dengan ahli keluarga, sering marah dan tunjuk perasaan berlebihan apabila penggunaan gadget dikawal. Betul. Ramai je kita tengok yang gemar menyendiri dalam bilik dan mereka sebenarnya terlalu sensitif ataupun mudah menangis. Dan ada juga yang gemar tidur lewat, susah tidur malam ataupun terlebih tidur sebab fikirkan mungkin assignment, deadline yang diorang kena kejar, dan juga selera makan mereka berubah, terlalu kurang atau terlebih makan, Syasha. Yes, juga merupakan satu-satu tanda. Dan juga mudah cemas atau panik, menggeletar, rasa seperti hendak pingsan apabila diminta bercakap atau memberi respon dan tidak dapat bercakap dengan guru dan rakan-rakan. That's anxiety lah. Dan menutupi keseluruhan bahagian tangan dan tapak kaki di rumah ataupun memakai baju lengan pendek bukan disebabkan malu, tapi sebenarnya mereka nak menyembunyikan sesuatu, Syasha. Dan sekiranya terdapat tanda-tanda lain di luar kebiasaan remaja berkenaan, segeralah berjumpa dengan pakar psikologi dan pakar psikiatri untuk mendapatkan nasihat yang lebih lanjut. Betul. Jadi baiklah, itu adalah beberapa perkara yang tidak boleh dilepas pandang jika ibu bapa, adik-beradik dan juga rakan-rakan melihat perubahan dalam seseorang itu. Jadi kita perlu pantau, Syasha, sebelum mereka menjadi satu kemudaratan kepada diri mereka sendiri, dan kita sebagai orang-orang sekeliling mungkin nampak tanda-tanda awal ni, silalah report ataupun memberikan satu nasihat dan juga kita kesan daripada awal. Dan Syasha, saya pasti penonton di rumah sudah tahu pun dengan kita punya topik apa yang kita cakapkan tadi, dan mungkin nak tahu siapakah kita punya tetamu pada hari ini, dan mungkin anda semua nak tahu siapa. Jadi kita jumpa sekejap lagi untuk kita kupas topik kita pada hari ini, iaitu pembelajaran dan juga emosi pelajar. Yes, baiklah, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kita kembali lagi dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Bersama tetamu kita di studio hari ini membincangkan tentang topik pembelajaran dan emosi pelajar, Puan Siti Zalihar yang merupakan seorang guru kaunseling Sekolah Seni Malaysia KL, dan juga Ashraf Hakimi atau dipanggil Cikgu Ashraf, seorang freelancer dan juga penceramah bebas. Hai, Assalamualaikum Cikgu Zalihar dan juga Cikgu Ashraf. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Daripada mana dua-dua ni? Daripada mana? Okey. Saya daripada Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur. Okey, berhampiran je dekat sini kan. Dekat sini. So, ya, guru kaunseling. Kalau saya memang daripada Kuantan lah. Sebab saya duduk di Kuantan. Jadi saya ke sini untuk suka TV lah. Suka betul saya ke sini. Masih bersama kita hari, walaupun jauh kan dekat Kuantan, hadirkan diri bersama kami pada hari ini. Jadi saya nak tanya lagi mengenai topik kita pada hari ini, iaitu pembelajaran dan juga emosi pelajar. Mungkin saya nak tanya kepada Cikgu Zalihar dulu. Mungkin Cikgu Zalihar boleh terangkan situasi di mana anda bekerjasama dengan guru dan juga pentadbir untuk kita menyelesaikan masalah pelajar, dan apa sebenarnya yang perlu dilakukan, Cikgu? Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan pelajar kan, kalau kita ikutkan dalam sekolah ni banyak jenis pelajar lah. Okey. Jadi setiap pelajar, kalau guru kaunseling ni, dia akan tengok dirujuk oleh guru ataupun pelajar sendiri yang datang secara sukarela berjumpa dengan guru kaunseling, ataupun ada juga yang telah dirujuk oleh ibu bapa sendiri. Sebab kita tahu setiap murid dia nak yang terbaik untuk diri sendiri. Pihak sekolah juga mahu kan yang terbaik untuk sekolah dan juga anak murid. Begitu juga dengan ibu bapa ni. Jadi macam mana cara untuk kita berinteraksi dengan pentadbir, dengan guru-guru untuk kebaikan anak-anak ini. Okey, yang pertama, kalau macam saya sendiri, bila pelajar dirujuk oleh guru disiplin lah katakanlah kan. Biasa kita akan dapatkan dulu info secara secara awal lah pasal apa dirujuk kan. Jadi kita akan ambil kira kat situ info daripada guru disiplin, orang yang merujuk tu lah. Kalau daripada pentadbir sendiri, biasa kita akan berkait rapat dengan PKM. PKM biasa akan ada dengan kes-kes sekolah lah, masalah-masalah sekolah, dia akan rujuk dengan guru kaunseling ni. Jadi tak semua bila kita menjalankan sesi kaunseling kita perlu maklumkan dengan dia orang. Okey, sebab dalam sesi kaunseling tu kita kena jagalah etika kita sebagai seorang guru kaunseling.
Okey, dan juga kena jaga etika kerahsiaan bersama dengan klien kita. Pelajar ni kita panggil klien lah. Okey. Jadi etika tu perlu dijaga. Mana-mana kes yang kita anggap sebagai serius yang memerlukan orang kata tindakan selanjutnya, baru kita perlu berhubunglah dengan orang-orang yang kita maklumkan tadi, macam pentadbir, iaitu pengetua ataupun sekolah rendah, guru besar lah. Dan juga dengan orang kata ibu bapa mungkin. Ada kes yang kita perlu memaklumkan kepada ibu bapa. Okey. Tapi dia ada fasa dia lah sebelum kita maklumkan kepada pentadbir dan juga ibu bapa. Dalam sesi kaunseling, awal-awal sesi tu kita kena buat orang kata informed consent. Maksudnya persetujuan termaklum bersama dengan klien. Okey, maklumkan sepanjang sesi kita buat sesi tu, itu adalah perkara yang kita akan jaga semua etika. Okey, supaya lagi satu, dalam sesi orang kata parafrasa tu, kita boleh membina hubungan, boleh membina kepercayaan dengan klien kita. Iaitu pelajar tu sendiri. Betul. Maksudnya tak semualah kita setiap kali sesi jumpa dengan pentadbir, jumpa dengan guru, tak. Okey, ada certain yang memerlukan maklumat yang orang kata lebih lanjut, baru kita berhubung dengan guru ataupun dengan pentadbir lah. Okey. Dan seperti cikgu sendiri mesti dah go through banyak-banyak pelajar-pelajar yang berlainan experiences dan berlainan masalah mereka kan. Jadi bagaimana sebenarnya cikgu membantu pelajar yang sentiasa diganggu dan juga terganggu, dan apakah cara yang akan cikgu ikuti dalam mendisiplinkan atau menolong mereka? Okey. Kalau kita kata istilah mengganggu tu tidak adalah, sebab kita sebagai guru kaunseling kita kena attend pelajar ni. Mungkin dia ada masalah, betul ada masalah, ataupun tak semua murid datang ke sesi kaunseling ni adalah pelajar yang bermasalah. Okey, mungkin mereka inginkan sesuatu untuk perkembangan diri. Dia tahu dia ada sesuatu yang kurang dan perlu lebih berkembang dengan lebih baik lah, dengan lebih positif. Jadi dia berjumpa dengan guru kaunseling. Yang itu adanya klien sukarela. Bila dia tahu dia ada masalah, kan? Yang orang kata selalu ada masalah ni yang kena rujuk dengan cikgu disiplin, kan? Sebab tu orang tak nak jumpa dengan cikgu kaunseling, sebab kena suruh-suruh, kan? Jadi dekat situ, bagi menangani pelajar ataupun murid yang kita rasa mengganggu tu mungkinlah istilah dia, kalau macam contoh pelajar yang suka ponteng kelas, tak siap kerja, kan? Dia akan cari cikgu kaunseling, kan? Tapi dekat situ cara untuk kita tangani pelajar ni, kita kena bagi tahu dia. Okey, tujuan kaunseling tu untuk apa? Okey, bukan hanya sekadar saya tak siapkan kerja sekolah, saya kena jumpa cikgu kaunseling dengan alasan saya tak siapkan kerja sekolah, saya bolehlah duduk beli kaunseling lama-lama, kan? Tapi tak macam tu. Kita kena bagi tahu murid ni orang kata celik akal lah. Okey? Dan kalau pelajar yang memerlukan orang kata betul-betul yang diganggu, contohlah diganggu oleh pihak lain, kan? Mungkin kat situ kita kena tengok pihak mana yang terlibat. Okey, supaya murid tadi kita boleh tolonglah dengan sewajarnya. Okey. Mungkin Cikgu Ashraf sikit nak tambah daripada soalan tadi. Sebenarnya saya setuju bila cikgu kita cakap tentang kaunseling ni. Sebenarnya saya sendiri pun, sebenarnya bila saya duduk di sekolah dulu, bila saya nampak bilik kaunseling untuk benda masalah je. Jadi bila saya masuk ke IPT, sebelum ni saya belajar di Universiti Islam Bangsa Ahmad Shah, saya banyak bercakap dengan pensyarah-pensyarah kaunseling, dan bila saya duduk sendiri dalam circle kaunseling tu, sebenarnya kaunseling memang untuk semua, cikgu. Mana tak semestinya you ada masalah baru you masuk ke kaunseling. No. If you need something, you nak satu pandangan yang luas ataupun you memerlukan a listener yang kita boleh percaya, kan? Jadi kaunseling lah yang kita carilah. Memang sangat selamat. Memang apa yang cikgu sebut tadi tentang akta kerahsiaan. Saya sendiri tengok akta tu sebab pensyarah dia ada ajar subjek tu, memang ditekankan kepada pelajar. Dan in fact pelajar-pelajar kaunseling juga memang dah ditekankan jangan buka cerita ni walaupun dengan orang terdekat, walaupun dengan keluarga sendiri. Jadi memang daripada sudut pelajar masalah ni, biasalah berkata anak-anak muda ni satu anak-anak yang berdarah panas, ataupun yang cepat nak melenting, cepat nak trigger, senang kata pantang jentik, dia akan mula dah nak marah dan sebagainya. Baik kata dalam keluarga, baik kata dengan kawan-kawan, baik kata dengan diri sendiri pun. Sebab itu sampai ada tahap cikgu sampai nak membinasakan diri. Itu benda-benda yang sangat-sangat
kita rasa perlukan rawatan dan terapi kalau dari sudut kaunseling itu sendiri. Jadi sedikit sebanyak apa yang cikgu cakap tadi memang cikgu dah explain detail dia sebenarnya. Yang lebih pengalaman dah explain, kita siapa pula kan nak tambah banyak. Jadi untuk remaja di luar sana lah, bila mana ada masalah, tak kisahlah dia diganggu, terganggu ataupun dia pula yang mengganggu orang, pergi cari orang yang boleh dipercayai. Dan kalau rasa tak ada sangat, pergilah kaunseling. Baik kata sekolah ada cikgu kaunseling, di IPT juga ada kaunselor. Walaupun di sektor-sektor kerajaan seperti di klinik dan sebagainya, saya nampak ada bilik kaunseling. Jadi memang kaunseling dekat mana-mana ada. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit yang saya nak tambah lah. Tapi cikgu tadi lagi ni lah, banyak dia punya info dia kan. Macam tu lah. Jadi tadi Cikgu Ashraf cakap tentang latar belakang murid sendiri berbeza dan kaunseling merupakan satu tempat yang paling utama mungkin di setiap institusi-institusi kan. Jadi Cikgu Ashraf ni, bagaimana Cikgu Ashraf nak mengesan yang ramai-ramai tadi yang mempunyai masalah yang begitu serius sehingga kan menjejaskan prestasi pembelajaran mereka? Okay, yang pertama macam cikgu sebut tadi, pelajar sendiri datang cari kita. Tapi ada setengah remaja ni lebih suka memendam. Dia sangat suka memendam, kadang-kadang dengan kawan-kawan pun tak nak cerita. Itu yang sebabkan dia jadi kemurungan. Duduk sorang-sorang, kadang-kadang buat benda yang kita tak expect dia akan buat. Itu benda yang bahaya lah. Jadi kalau kita sebagai guru ataupun sebagai ibu bapa, kita highlightkan sebab kenapa saya highlightkan ibu bapa, sebenarnya anak-anak ni dia terbentuk daripada dalam rumah. Mereka kata rumah itu adalah madrasah ataupun sekolah pertama bagi anak-anak daripada mereka lahir sehinggalah bila mereka dewasa nanti. Jadi ibu bapa termasuk guru bila nak mengesan anak-anak yang ada masalah, yang pertama tengok attitude anak-anak. Sebab kadang-kadang anak-anak ni bila dia berubah attitude, bermakna ada benda yang mengganggu dia, yang buatkan dia nak jadi seorang, mungkin dia dulu seorang yang sangat periang, tiba-tiba dia jadi seorang yang pendiam. Mungkin dulu dia suka bergurau senda, tapi tiba-tiba dia jadi seorang yang memang sendu kan. Jadi benda-benda tu antara faktor yang ibu bapa perlu ambil tahu. Dan yang kedua, habit dia. Mana habit dia, perangai dia tu macam mungkin dulu dia suka makan, sekarang dah kurang nak makan. Dulu dia suka bercakap ataupun berkomunikasi, sekarang dah masuk bilik. Budak remaja sekarang ni lagi suka masuk bilik sebenarnya. Betul. Sebab apa? Mereka berkawan dengan gadget. Tak berkawan dah dengan macam kita duduk sini bercakap. Exactly. Jadi benda tu antara faktor yang mana boleh memberi satu kesan yang buruk pada anak-anak lah. Sampai ke tahap bila mereka mengadu, mereka lebih memilih untuk bercerita dekat orang luar yang entah siapa-siapa. Yes, kan? exactly, betul. Dia letak on social media dan sebagainya kan. Kadang-kadang dia meluah apa? Dia buat video, dia meluah. Untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian. Sedangkan ibu bapa yang kita percaya ataupun kalau kat sekolah kaunseling kita percaya pun boleh. Jadi ibu bapa kena alert, guru kena alert. Mana kata walaupun guru, sebelum ni saya mengajar, saya bagi tahu diri saya. Aku mengajar dekat sini, akulah ibu bapa. Jadi itulah antara benda yang kita kena tengok and always scan anak-anak kita. Alright. Selepas ni kita ada banyak lagi perkara yang kita nak tahu dan mengenali dan belajar daripada cikgu-cikgu di sini. Tapi kita nak berehat seketika dan kami akan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa. Inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Baiklah, sebelum kita berbincang tentang topik kita pembelajaran dan emosi pelajar, kita nak kongsikan Vox Pop bagi pendapat orang ramai mengenai topik ini. Jom kita lihat. Sekarang ni dia punya tekanan untuk pelajaran dia terlampau kuat untuk pelajar sampai kan pelajar tu pun dia stres. Pada pendapat saya, kalau pelajar itu dia tak minat mata pelajaran sains tapi dia terpaksa mengambil mata pelajaran sains, jadi bila dia habis pembelajaran dia di sekolah untuk sambung belajar, kemungkinan dia akan mengalami tekanan emosi dekat situ sebab dia tak dapat untuk further dia punya study dalam subjek yang dia minat. Tapi oleh kerana menjaga keputusan prestasi sekolah, dia terpaksa membuat keputusan sendiri tu. Bagi pendapat saya buat masa sekarang ni, emosi pelajar dalam keadaan yang mana kita tahu tak stabil. Sebab bila adanya, saya ambil sentuh pasal COVID, macam banyak kita belajar dari online. So bila online ada yang tak ada device, tak ada macam peranti. So bila kita tak ada peranti, macam kita terlepas. So bila kita terlepas, dia akan affect kita punya pelajaran. So dengan itu kita macam stres. So sebenarnya cikgu pun akan tanya kita macam
kenapa Syam sekarang markah dah kurang, tak dapat nak uruskan masa dengan baik ke, dia akan macam affect mental health and dia akan macam stres yang amat lah. Baiklah, itulah pendapat orang awam tentang topik kita pada hari ini, iaitu pembelajaran dan juga emosi pelajar. Ramai juga yang memberikan pendapat tentang mungkin sebelum ini kita dah lalui PDPR dan sebagainya kan, terlepas silibus. Dan saya nak tanya kepada Cikgu Siti Zaliha sendiri, apakah nasihat yang cikgu boleh nasihatkan kepada anak muda di luar sana yang dipaksa oleh ibu bapa untuk mengambil sesuatu khusus pembelajaran yang mereka tidak minat, dan sebagai contohnya seseorang itu mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang peguam, tapi dihalang oleh ibu bapa, dan apabila dia melihat rakan-rakan lain berjaya menjadi peguam, emosi diorang mula terganggu kerana terpaksa melepaskan cita-cita diorang ni. Cikgu. Kita tengok benda ni, maksudnya apa cita-cita pelajar tu dan apa kecenderungan dia. Adakah dia minat untuk jadi peguam tu disebabkan diri sendiri ataupun terikut-ikut kawan. Betul. Kadang-kadang anak-anak ni dia ikut kawan. Kadang-kadang ada juga dia punya keinginan tu berbeza dengan apa keinginan ibu bapa. Jadi dekat sini, kalau saya pun ada pelajar macam tu, okey. Biasa kita akan minta murid untuk duduk bersama dengan ibu bapa untuk orang kata tengok apa KPI nak capai untuk jadi peguam. Untuk apa sebenarnya, kan? Kalau rasa benda tu boleh ataupun sesuai dengan dia punya kecenderungan diri, silakan. Tapi ibu bapa kena orang kata berlapang dada lah. Setiap pilihan anak-anak, sebab anak tu yang nak kena belajar, anak yang nak kena orang kata face benda tu. Okey, kita tak nak nanti disebabkan terpaksa ambil bidang yang tidak diminati, anak ini akan jadi tertekan. Emosi pun tak stabil. Bila emosi tak stabil, pembelajaran tidak akan berjalan. Okey, jadi dekat sini poin dia adalah perbincangan lah. Dan ibu bapa kena orang kata berlapang dada dan kena tanya anak tu juga. Okey, apa dia punya hala tuju lah. Okey, kalau tak boleh juga mungkin guru kaunseling lah, boleh jadi orang tengah dekat situ untuk bagi tahu ataupun maklumkan, okey, untuk pekerjaan sekian-sekian apa dia punya hala tuju, apa dia punya orang kata apa, masa depan dia, supaya setiap murid dan juga ibu bapa ni jelas, bukan orang kata ikut-ikut orang. Okey, itulah. Okey, jadi macam Cikgu Ashraf sendiri pula bagaimana? Sebab seperti kita tahu Cikgu Ashraf mempelajari daripada syariah undang-undang, tapi sekarang merupakan seorang cikgu. Jadi boleh beritahu kita sedikit tentang your experience? Sebenarnya bila saya dengar soalan saya suka sebenarnya. Sebab benda jadi kat diri saya. Yang mana sebelum ni saya memang bercita-cita untuk jadi seorang guru, sebab mama sendiri pun cikgu juga. Jadi saya memang saya ni macam aku nak cikgu. Tapi bila saya berbincang dengan parents saya, like papa saya dia nak saya ambil syariah. And to be honest, saya kata tak malu saya nak cerita yang saya menangis. Sudah je. Saya kata tak nak sebab saya takutkan subjek bahasa Arab tu. Sebab saya datang bukannya daripada pelajar sekolah agama, sekolah biasa. So kita nak ambil syariah. Jadi takut, tak berani. Jadi like papa saya convince saya. Dia kata cuba je lah Angah. Dia kata cuba je lah Angah, kata mana tahu nanti bila esok dah tak boleh baru kita fikir balik macam mana. Mana kata papa encourage saya untuk you just pergi je. You just go through je, jangan takut. Cuba dulu benda yang baru. Jadi saya memang menangis lah. Mulanya berat hati. Dan bila saya belajar tu alhamdulillah. Sebab saya ikut cakap mak ayah saya, saya dekat sini sekarang ni. Mereka kata saya mampu berani untuk bercakap di hadapan orang ramai, mampu untuk menyampaikan kebaikan dan sebagainya. Jadi dekat situ adalah salah satu benda yang saya boleh share kepada mereka. Sebenarnya anak muda dia banyak tanya pada saya, cikgu macam mana ni, ayah saya ni dia nak saya ambil subjek ni tapi saya tak suka, saya nak ambil course lain kan. Jadi saya convince dia orang. Yang pertama, dengar dulu cakap mak ayah. You pergi dulu sebab you ni baru nak belajar melangkah ke alam universiti ataupun daripada sekolah. Betul, kan. You nak melangkah ke alam yang lain. Jadi ibu bapa ni lebih makan garam ya cikgu. Jadi bila lebih makan garam, kita pergi dulu. If tak boleh, okey bincang balik. Macam cikgu cakap, bincang. Jangan sebab mesti kata dia awal dia kata anak muda ni dia tetap eager, dia nak juga apa yang dia nak. Dia jadi panas kan. Jadi tak boleh. Bila mak ayah kata no, dia terus melenting. Kata mak ayah kongkong, mak ayah ni strict dan sebagainya. Senang cakap macam tu. Padahal mak ayah ni yang terbaik. Tak ada mak ayah yang tak nak yang terbaik untuk anak-anak kan. Jadi bila saya dah hadap sendiri macam tu, jadi saya berani untuk berkongsi, why not ikut dulu cakap mak ayah. Betul. Kan? Dan you ibu bapa dulu, kita kan, you dengar je dulu, then after that bila you dah dengar, you tak boleh, bincang balik. InsyaAllah ada jalan. InsyaAllah. Dan seperti ibu bapa kita yang kita tahu memang dah melalui dah fasa tersebut. So
pretty much they know best lah for us kan. Alright, jadi kita nak tanya pula semula soalan tentang counselling kepada Cikgu Zaliha. Seperti yang kita tahu, counselling dan juga counselor dan juga klien ada benefit of the private and confidential for information yang dia share. Tetapi ada sesetengah di luar sana mungkin masih ragu-ragu untuk jumpa seorang counselor kerana dia masih takut lagi dia punya information yang dia share dengan seorang counselor itu akan tersebar. Jadi apakah pendapat cikgu tentang perkara ini dan bagaimana ingin memenangi kepercayaan mereka? Stigma tu masih ada sampai sekarang ya cikgu. Betul. Ada isu kan sekarang kan. Jadi saya sebagai seorang guru kaunseling, dekat situ tak dinafikan mungkin ada kan. Ramai-ramai kaunselor dekat Malaysia ni mesti ada juga yang orang kata akan orang kata tak betul-betul ikutlah etika tu kan. Jadi untuk murid macam saya cakap, bila kita buat sesi awal sesi tu kena ada dulu informed consent. Maksudnya persetujuan termaklum. Right. Apa yang kita boleh maklum, apa yang boleh kita keep secret benda tu. Sebab kita nak jaga orang kata semua informasi yang diberi oleh klien kita sendiri waktu dalam sesi. Jadi dalam informed consent tu juga kita akan kena maklumkan kepada dia. Jika sekiranya orang kata apa yang telah dimaklumkan oleh klien kita tu akan melibatkan orang kata bahayakan diri klien ataupun orang lain. Contoh saya kata saya nak bunuh dia. Kita tanya kan apa contoh awak nak buat lepas ni, awak marah dengan dia. Kalau dia kata nak bunuh orang tu, takkanlah kita nak diam. Kan? Jadi kat situ kita kena bagi tahu kat dia kalau ini adalah tindakan awal, saya terpaksa bagi tahu orang sekian-sekian. Maksudnya orang yang bukan semua orang lah kita kata kan. Jadi kat situ kita nak dia tahu ada benda yang kita betul-betul kita jaga. Ada benda yang kita tak boleh nak orang kata keep secret benda tu. Contoh kalau kes dah jadi kes mahkamah. Seorang guru kaunseling pernah dipanggil untuk menjadi saksi di mahkamah. Pun perlu orang kata reveal lah benda macam tu. Sebab itu bukan lagi menjadi rahsia orang kata kan. Jadi untuk kita menangi balik orang kata klien semasa sesi, untuk datang sesi, kepercayaan tadi masa kita punya penerokaan tu kan, kita bina kepercayaan dengan klien tu. Waktu itu kita bagi tahu. Kalau dia rasa tak standby ataupun tak ready nak bercerita dengan kaunselor tu, kaunselor tidak boleh memaksa. Okey? Sebab prinsip kaunseling tu sendiri, klien tu willing untuk berubah. Kalau dia tak nak berubah, kita tak boleh paksa dia. Dan kita tidak boleh membuat keputusan untuk dia. Jadi dekat situ orang kata waktu sesi awal-awal sesi tu bina kepercayaan bersama dengan klien tu, itu adalah cara lah yang boleh kita tarik balik. Dan kalau saya lah nasihat, kalau macam ada guru-guru kaunseling orang kata breach the orang kata etika tu, ingat baliklah kita punya etika. Kenapa kita nak jadi guru kaunseling? Kenapa kita nak jadi kaunselor? Sebab kita nak bantu orang lain. Okey? Itulah. Dia ada win-win situation di antara pelajar juga guru kaunseling. Kita tanya juga kepada pendapat Cikgu Ashraf dan juga tentang pengaruh rakan sebaya kan Syasha. Tapi sebelum tu kita ada commercial break. Kita nak berehat sebentar. Kita kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kita masih lagi membincangkan topik pembelajaran dan emosi pelajar bersama Cikgu Siti Zaliha yang merupakan seorang cikgu kaunseling dari Sekolah Seni Malaysia dan juga Cikgu Ashraf. Kita tanya mengenai guru kaunseling yang kita rasa macam stigma yang kita nak hapuskan tentang penceritaan tentang cikgu kaunseling ni supaya tidak tersebar dekat luar. Mungkin Cikgu Ashraf ada pendapat sikit tentang apa yang dikatakan oleh Cikgu Zaliha tadi. Sebenarnya kita dah jelas dah, kita dah sebut daripada awal tentang akta kerahsiaan. Sebenarnya orang kita ni dia lebih percaya pula orang berbanding apa yang tertulis. Sedangkan apa yang tertulis itulah benda fakta yang memang kita kena ikut sebenarnya. Contoh yang kita boleh ambil antara masalah kita sekarang ni, lampu merah. Ada je yang langgar, tapi dalam peraturan ada sebut jangan langgar, tapi kita tetap langgar. Jadi stigma macam ni dia keluar daripada mulut-mulut yang tak bertanggungjawab sebenarnya. Yang dia tak belajar, yang dia tak cuba research, kaji dan sebagainya. Yang dia kata aku tahulah daripada mulut ke mulut sahaja. Sebenarnya cikgu kaunseling ini daripada mulut orang yang nampak cikgu kaunseling ni buruk. Sebenarnya tidak. Banyak kebaikan yang dia cikgu kaunseling instead of dia nak cerita tentang buruk. Dan mungkin ada juga sesetengah cikgu ada cikgu kaunseling yang tidak menjaga amanah dalam kata menjadi seorang kaunselor.
kepada mereka di luar sana lah. Jadi dia lebih kepada kita sama-sama menjaga sama sendiri. Cikgu kaunseling cuba memberi tanggungjawab itu dengan sepenuh tulus ikhlas, dan masyarakat juga jangan nak mudah-mudah keluar benda yang tak sahih ataupun tak pasti. Betul. Bagaimana pula dengan pengaruh rakan sebaya? Kita faham bahawa pengaruh rakan sebaya ni kuat di zaman golongan-golongan remaja sekarang. Jadi apakah nasihat yang boleh Cikgu Ashraf bagikan untuk golongan mereka di luar sana yang terpengaruh dengan rakan sebaya dari sudut Islam sendiri? Kalau kata kita nak cerita tentang pengaruh ni sebenarnya, macam saya kata zaman dulu kita berkawan, kita perlu berjumpa boleh berkawan. Tapi zaman sekarang macam saya kata tadi, dekat phone pun dah boleh jumpa kawan. Jadi pengaruh-pengaruh macam ni dia datangnya daripada social media. Baik kata TikTok, Instagram, apa-apa bentuk social media. Jadi ini adalah satu masalah yang besar yang tengah terjadi sekarang ni yang boleh mempengaruhi anak-anak muda ataupun remaja untuk buat benda yang bukan-bukan. Sebab tu bila kami dalam circle influencer, kami banyak membincangkan tentang masalah ni. Jadi kami ini sebagai teguran lah kepada influencer di luar sana, if you nak buat trending, you nak buat something yang trend, please buat something yang boleh datangkan manfaat. Sebab apa? Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Jadi pengaruh ni datang dari circle kawan kita. Jadi kita kena betul pilih kawan. Kalau salah pilih kawan, dan kita akan kalah lah. Kita perlu pilih sahabat kita yang mana. Betul. Dan juga tentang memilih kawan sebaik, rakan sebaya ni, kita kadang-kadang remaja lah zaman sekarang, dan kadang-kadang juga akan ikut rakan sebaya, peer pressure kan. Jadi bagi mereka juga yang baru nak bersambung belajar, continuous zaman remaja pula. Tapi diorang tak tahu diorang nak belajar apa di universiti. Macam mana kita nak nasihat diorang untuk tahu apa diorang nak belajar dalam universiti? Di peringkat universiti pula bagaimana? Manakala di peringkat universiti ni, saya kata kawan yang baik adalah kawan yang sentiasa membawa kita ke arah kebaikan. Mereka kata kita bukanlah kata yang jahat itu tinggalkan. Tak, Islam tak ajar kita untuk membenci manusia. Mana kata kawan kita tu buruk macam mana pun, kita membenci perbuatan dia, kita membenci dosa yang dia buat, tapi kita tak benci orangnya. Jadi bila kita nak pilih sahabat yang baik, kita berkawan dulu. Bila kita berkawan, baru kita boleh tahu dia macam mana. Jangan nak jadi orang yang kuat menghukum ataupun asyik nak judge orang. So you just duduk, kalau dalam circle you dia berborak, you asyik berceritakan tentang kebaikan, you ceritakan tentang hala tuju hidup, maka dia adalah kawan terbaik. Tapi kalau duduk asyik gosip, kalau duduk asyik ceritakan buruk orang, buka aib orang, nampaklah kat situ. Tak perlu kita nak sebut lagi. Jadi kita jauhkan diri. Bukanlah jauhkan membenci, tetapi jauh untuk menjaga diri kita agar tidak ikut apa yang dia buat. Tapi kita jangan jauhkan diri, sebab kalau kita jauhkan diri, siapa lagi? Mungkin kita ni yang sedar tentang kesalahan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bantu mereka untuk berubah? Jadi untuk pilih kawan, berkawan dulu, dan kita lihat jangan mudah terpengaruh. Jadi matang, yang paling penting ilmu tu tadi. Ada ilmu, kita selamat. Tak ada ilmu, habislah kita. Sudah kata macam itulah. Kena pandai pilih kawan sebenarnya. Yang baik kita ikut, yang tak baik jangan ikut. Yes, Okey, kalau Cikgu Zalika Sri, macam mana kalau kita nak nasihatkan kepada pelajar universiti sendiri untuk mereka memilih bidang, tak tahu nak memilih bidang apa untuk sambung pelajaran di peringkat universiti, macam mana Cikgu nak nasihatkan kepada mereka ni? Okey. Memandangkan hari itu pun baru dapat keputusan SPM kan. Jadi anak-anak murid saya pun ramai yang datang, cikgu saya confused, dia keliru sebenarnya. Dia dah ada tujuan dia nak ke arah mana, nak ambil apa, tapi dia keliru. Mungkin dia akan keliru dari segi pasaran kerja. Bila saya keluar, saya dah grad, saya akan kerja apa? Adakah saya akan menganggur? Okey? Ataupun keliru dari segi orang kata mungkin fees. Okey? Fees mungkin yang dia ni rasa murah, ini sedikit mahal. Jadi dia akan nak tahu juga macam mana untuk dapatkan orang kata pembiayaan, sama ada pinjaman ataupun dapatkan orang kata sponsorship daripada mana-mana pihak lah. Ada juga anak murid ni yang dia keliru nak ambil IPTA ke IPTS. Ada juga. Jadi dekat situ kita akan minta pelajar buat senarai semak terlebih dahulu. Mula-mula kita akan tengok dia punya psikometrik lah. Pentaksiran psikometrik ni penting kepada semua murid untuk tahu mereka punya kecenderungan. Mana arah kerjaya dia. Kalau kata keputusan tidak support setiap kejayaan diinginkan tu, kita cuba cari jalan supaya murid ini akan jumpalah salah satu orang kata bidang yang betul-betul suit dengan dia punya minat dan juga kebolehan tu lah berdasarkan keputusan SPM tu. Dan lagi satu, kena buat juga checklist
tengok berapa lama awak nak belajar. Kalau kata 3 tahun, okey, dalam masa 3 tahun tu apa awak nak buat? Mungkin ada yang buat part time kan. Tapi kalau dapat sponsorship, apa pula awak buat? Mungkin kena jaga CGPA. Jadi semua benda tu kita kena orang kata bagi insight kepada murid ni supaya dia dapat berfikir dan membuat keputusan dengan bijak. Macam saya cakap tadi, apa-apa sahaja bila klien datang jumpa kita, bukan kita yang buat keputusan untuk dia, tapi kita bagi dia beberapa pilihan supaya dia dapat membuat keputusan dengan bijak atas sebab dia sendiri, bukan orang lain. Bukan paksaan. Betul. Sebab kita nak dia bila masuk ke IPT, dia belajar kan. Sebab bila ada IPT, saya pun akan cakap selalu dengan pelajar, awak dekat sekolah ni saja, cikgu boleh pantau, cikgu boleh tegur, cikgu boleh didik. Tapi bila awak dah melangkah keluar daripada kawasan sekolah, tak ada orang dah boleh pantau, awak pantau sendiri. Jadi adalah pelajar saya kalau yang dulu punya kan dah habis 2-3 tahun, dia datang sekolah, dia bagi tahu, cikgu, saya rasa menyesal. Dulu kan cikgu ada pengetua sampai kena naik kejut saya dekat asrama kan. Sekarang ni tak ada siapa nak kejut saya pagi-pagi pergi sekolah. Saya lambat, saya kena halau daripada ulik kuliah. Dekat situ dia dah ada insight sendirilah apa yang dia kena buat. Okey? Mereka sendiri yang lalui sebenarnya. Betul. Dan kalau kita ada plan A, plan B, plan C untuk diorang. So kalau A tak okey, kita pergi plan B. Kalau tak okey, pergi plan C kan. Yes. So kita dah lay out dah the ideas and cara-cara mereka nak teruskan diorang punya perjuangan. Alright, jadi itu untuk budak-budak yang pelajar-pelajar yang keliru, mereka tidak tahu diorang nak sambung belajar apa. Tapi ada juga yang dah tahu daripada peringkat awal yang mungkin mereka memang minat seni daripada sekolah. Tapi diorang terpaksa belajar matematik, sains dan sebagainya. Jadi bagi pelajar-pelajar yang cepat burn out ni, apakah tips-tips yang boleh diberikan kepada mereka? Mungkin Cikgu Ashraf boleh. Untuk anak-anak yang burn out ni, yang pertama mungkin sebab dia kata jiwa remaja ataupun jiwa anak muda tu tadi, dia asyik nak ikut apa yang dia nak kan. Ini banyak terjadi. Kalau macam anak kecil tu ya, kita panggil sebagai tantrum dia tak dapat apa dia akan mengamuk. Dia akan mengamuk, dia akan menangis sampai kaki baring dan sebagainya. Tapi remaja tak kena buat macam tu, dah tua dah besar dah kata. Jadi cara dia adalah dengan dia mendiamkan diri ataupun dengan cara yang dia akan memberontak, dia akan buat benda yang kita tak expect dan sebagainya. Jadi cara untuk kita nak kesan kita nak tahu macam mana dia burn out, yang pertama tadi sebut tadi habit dan sebagainya. Cuma untuk kita kawal burn out anak-anak ni adalah dengan cara ibu bapa bila ibu bapa, guru-guru, terutama ibu bapa sekali lah, boleh physical contact physical touch, pegang tangan anak, bercakap dengan anak kan. Dia kata, okey, apa masalah awak sebenarnya? Macam mak ayah saya sendiri pun dia akan panggil masuk bilik, apa masalah? Dia akan tanya. Sebab apa? Sebab kita ni bila kita nak didengar. Jadi anak ni janganlah ego, cerita je masalah dengan mak ayah kan. Tak kisahlah bentuk masalah macam mana pun, daripada sudut belajar kan, confused, ataupun daripada sudut keinginan, kenapa tak nak ini, cerita. So at least yang burn out, burn tu terbakar kan. Jadi untuk kita memadamkan api, kita gunakan air. Air macam mana? Ibu bapa yang menjadi air, guru yang menjadi air, untuk kita nak kawal burn out anak-anak ni tadi. Saya nak tambah sikit, kalau tadi antara orang yang paling terdekat dengan kita adalah keluarga untuk pelajar sendiri kan. Bagaimana kalau mereka ni yang mempunyai masalah keluarga? Yang dekat mana tempat untuk mereka bergantung menceritakan masalah? Daripada masalah keluarga, setiap orang akan ada keluarga. Masalah tu masalah yang macam mana kita kena tengok. Sebab setiap orang ada masalah yang berlainan. Jadi contoh bagi mereka yang mungkin dah tak ada ayah ataupun tak ada mak ataupun keduanya, mereka mungkin ada keluarga terdekat yang lain. Cari keluarga terdekat. Selagi mana you ada salur darah tu ataupun darah yang mengalir masing-masing, jadi carilah yang mana terdekat. Sebab kadang-kadang mungkin nenek ada, atuk ada, bercerita. Cousin. Yes, cousin. Sebab at least orang itu adalah orang yang daripada keluarga kita sendiri. Sebab bukan tak percaya dengan orang luar, tetapi kita ni manusia ni kena sikap berhati-hati tu lebih sikit. Sebab kita takut kita percaya orang tu untuk bercerita, orang tu ambil kesempatan untuk memburukkan kita atau cerita kat orang luar. Jadi at least bila dengan keluarga sendiri, kita lebih selamat. Jadi kalau ada masalah keluarga, cuba untuk berbincang dengan keluarga juga, tetapi mungkin keluarga yang orang kata cousin, saudara mara, pak mak saudara dan sebagainya. Tapi saranan saya, kalau kita ada masalah macam mana pun yang keluarga, andai kata masih ada ibu bapa, selesaikanlah. Itulah hidup mati kita. Sampai mati ibu bapa adalah dengan kita, insya-Allah. Very wise. Alright,
Baiklah, rasanya itu saja untuk kita perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Siti Zaliha yang merupakan seorang cikgu kaunseling dari Sekolah Seni Malaysia dan juga kepada Cikgu Ashraf kerana sudi berkongsi bersama kami tentang topik kita pada hari ini. Dan insya-Allah kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi dalam segmen yang Cuma seterusnya. itulah hari ini saya special sebab kan program kita hawa kan. Jadi sebenarnya baju Kita saya ada pakai Adam ni. dekat sini. Yes, ada Adam. Ada baju daripada Hijab Mistahab yang mana dia bawa baju Adam pada saya. Jadi ini baju ni baju Adam sebenarnya. Dia kata kenalah tadi kata Cik Dina kita sebut, dia kata Adam dan dalam program Hawa. So Adam dan Hawa. So tak pernah berpisah. Saling melengkapi antara satu Yes, sama lain. exactly. Okay. Kepada Cikgu Zaliha sendiri mungkin ada sikit apa benda yang tertinggal nak berikan nasihat kepada mereka yang bakal nak menduduki exam yang akan datang. Silakan Cikgu. Okey, untuk anak-anak SPM, saya rasa ini adalah peluang yang terbaik, okey, untuk kita sebab kita baru habis PKP juga. Jadi tahun ini adalah fully bersemuka di sekolah kan, pembelajaran secara bersemuka. Ambil peluang ini dan cubalah untuk orang kata timba ilmu sebaik mungkin. Mana-mana ada persoalan yang tak faham, teruslah bertanya dengan guru. Dalam masa yang sama, jika ada permasalahan, berjumpalah dengan orang yang kita selesa untuk berjumpa. Tak semestinya guru kaunseling. Kalau rasa dah selesa dengan guru kaunseling lah. Okey, sebab kita tak nak pembelajaran kita akan jadi tergendala ataupun tak smooth disebabkan kita ada masalah. Okey, so itu sahajalah. Alright, very wise words daripada Cikgu Zaliha. Alright, terima kasih lagi sekali kerana atas perkongsian yang menarik pada hari ini, dan kami harap penonton juga sedikit sebanyak boleh menerima ilmu baru pada hari ini. Baiklah, kita akan berehat seketika dan kami akan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Baiklah, kita dah sampai kepada penghujung rancangan Hawa, tapi sebelum itu kita ada sesuatu yang kita ingin kongsikan kepada penonton di rumah. Apa Syasha? Anda boleh saksikan program-program kami di iQIYI seperti drama Polka Dot, Tome-Tome, Berita Latah, Tanya Je dan banyak lagi program yang akan datang. Betul. Dan anda hanya perlu download aplikasi iQIYI secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Jadi jika terlepas live Hawa contohnya, boleh saksikan semula di aplikasi iQIYI. Dan Berita Latah, untuk pengetahuan anda semua, Berita Latah trending nombor 1 di iQIYI. Tahniah Kita ucapkan kepada tim Berita Latah. Alright, dan seperti biasalah di Hawa kita akan keluarkan nombor bertuah suka menang bagi penonton di rumah. Apakah nombornya Syasha hari ini? Jom. Jadi jom kita lihat nombor untuk hari ini. Roll. Okey. S5. S for Syasha. 5. Okey, anda boleh kumpulkan kod nombor berbeza setiap hari dari hari Isnin sehingga Jumaat. Betul. Dan hantarkan secara harian atau mingguan kepada nombor 0392262253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu pukul 12.30 hari, dan nombor bertuah juga akan keluar di setiap live show setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Yes. Dan Live kita- show seperti Suka Pagi dan juga Hawa. So kita boleh umumkan pemenangnya pada Suka menang setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad pada 10 malam kita akan memberikan hadiah-hadiah suka menang kepada pemenang-pemenang tertentu. Seperti Ahad lepas kita telah memberi satu telefon bimbit Wah. kepada penonton Mereka kita yang bertuah. yang membeli lipstick Daripada Suka Shop. Yes, daripada Suka Shop, dan harganya hanya RM50 sahaja. Jadi seperti kita tahu, membelanjakan minimum RM50 secara automatiknya nama anda akan tersenarai untuk memenangi hadiah. Jadi Suka kalau anda nak menang, kumpulkan nombor Suka Menang tadi dan boleh hubungi kami di talian tersebut. Dan kita ingin ucapkan terima kasihlah kepada penonton setia Hawa yang sentiasa kekal bersama kami hingga ke hujung rancangan. Dan terima kasih, dan kami mohon maaf sekali kekurangan dari kami. Yang baik itu kami ambil, kami tiba, dan semoga yang baik itu memberikan manfaat buat kita semua, dan segala yang buruk itu khilaf dari kami berdua. Dan tadi kita bercakap mengenai topik pembelajaran dan juga emosi pelajar. Banyaklah kita pelajari tentang emosi pelajar ni. Sebenarnya antara yang terdekat adalah keluarga dan juga cikgu kaunseling sendiri seperti Cikgu Siti Zaliha tadi, Syasha kan.
Dan kita tahu sebenarnya golongan remaja banyak juga melalui emosi-emosi dan juga mereka sebab mereka sedang melalui fasa pembesaran. Betul ke perkataan pembesaran? Hormon tak stabil dan hormon tak sebagainya. stabil. Jadi sebenarnya masalah-masalah mereka doesn't go unnoticed. Kita kena bagi recognition. Banyak juga masalah-masalah yang mereka lalui seperti nak kejar deadline, silibus pembelajaran yang banyak. Dan kita tengok pelajar-pelajar daripada usia sekecil sendiri dah bawa beg berat-berat pergi sekolah semata-mata nak menimba ilmu pengetahuan daripada guru, matematik, sains dan sebagainya kan Syasha? Jadi kita tak bolehlah nak ambil remeh mereka punya masalah ataupun apa-apa yang mereka lalui. Alright, itu saja daripada kami. Saya Syasha Jamal dan saya Derina. Bertemu lagi esok bersama Talisha dan juga Eliza Hisham di dalam Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, Wanita luar biasa. Bye.